Saudara-saudara, pertanyaan ini yang harus mengoreksi dan menggelisahkan hati kita. 应该这件事能够让我们检讨我们自己。 Jika semua berkat duniawi ini, apa yang kita miliki, diambil daripada kita. 若是神把我们俗世的所有的一切取去的话， Jika harta, kekayaan, kesuksesan, kenyamanan hidup, kesehatan, orang-orang yang kita kasihi diambil dari kita. 若是我们的财富、我们的健康、我们所有的一切都被神取去的话， Masihkah kita akan mengikut Yesus yang satu-satunya roti hidup yang sejati itu? 我们是不是还要跟随耶稣，我们唯一的生命的粮呢？ Atau kita akan berkata seperti orang banyak itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. 或者我们会像许多的人，就是在约翰福音66节那里所说的， Setelah mereka mendengarkan perkataan Yesus yang keras, 当他们听见耶稣很强烈的说话的时候， satu persatu dari mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. 他们有很多的退去，不再和他同行。 Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah, untuk kemurahan Tuhan bagi kami. 天父上帝，我们为着你的怜悯向你献上感恩。 Di minggu pertama di tahun 2022 ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, bahkan mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. 在新年的头一天，你让我们能够来到你的殿中，从你的真理里面听见你的话，听见你的声音。 Berbicaralah kepada kami dan puaskanlah dahaga, kehausan kami akan firman-Mu pada hari ini. 求主你真是能够满足我们饥渴慕义的心。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们感谢祷告。 Sama-sama kita katakan amin. Baik, sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 弟兄姐妹们平安。 Bagi kita mungkin yang belum sempat bertemu secara langsung di dalam Natal maupun Tahun Baru, sekali lagi Seng Tan Kuala dan Sing Nian Mungen. Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi terjemahin. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah sama-sama dengar di dalam ibadah Tahun Baru. 我们昨天在新年崇拜的时候，我们已经听过了。 Bahwa tahun 2022 ini adalah tahun bagi kita untuk semakin mendalam di dalam Kristus. 2022年是让我们能够更深入的进到基督里面的一年。 Di tahun 2022 ini kita rindu supaya kita semakin mendalam di dalam iman, di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. 让我们在今年真是能够在信心、在认识主的事上更深入的。 Nah, pada tahun ini ada 8 aspek yang ingin kita lebih perdalam lagi di dalam kita mengenal Allah, di dalam mengenal kebenarannya. 在我们认识主的事上，在我们认识主的真理的事上，有8件事我们应该注意的。 Dan aspek yang pertama adalah kita ingin mengenal siapakah Kristus itu lebih mendalam lagi. 第一个层面就是我们应该认识我们的主耶稣是谁。 Nah, oleh sebab itu kurang lebih 2 bulan ke depan kita akan sama-sama berbicara tema-tema yang berhubungan dengan pengenalan kita akan Kristus. 所以在前面的2个月，我们要继续的谈论我们对主的认识。 Secara khusus kita akan berbicara dari 7 perkataan ego eimi, aku adalah Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. 特别我们要注意，在约翰福音里面有7句耶稣说的“我就是”。 Kita akan melihat video pengantar berikut ini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 7 perkataan aku adalah Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. 那就是耶稣在约翰福音里边说到的7个我就是。 Dari 7 perkataan ini kita akan sama-sama belajar untuk semakin lebih mendalam lagi di dalam mengenal Dia. 让我们学习这7句话，让我们真是能够在主里面能够进入到更深的层面。 Dan hari ini kita akan mulai dengan perkataan yang pertama, akulah roti hidup. 今天我们开始第一句话，我就是生命的粮。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. 我们翻开约翰福音第6章， Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. 从第25节一直看到第59节。 Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. 25到59节。 Nah, karena ini satu bagian yang panjang, kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi saya akan membacakannya bagi kita beberapa bagian, yaitu ayat 35, nanti langsung lompat ayat 48 sampai 51. 我要念给弟兄姐妹们，就是第35节、48节一直到第51节。 Begini kata firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Salah satu pertanyaan terbesar di dalam sejarah adalah who is Jesus? Siapakah Yesus Kristus itu? 在人类历史里面最大的一个问号就是耶稣是谁？ Saudara-saudara, atas pertanyaan ini Alkitab memberikan jawaban yang melimpah bagi kita. 圣经回答这个问题非常的丰富。 Dan salah satu identitas Yesus yang diungkapkan oleh Alkitab, bahkan diungkapkan oleh Yesus sendiri, bahwa Dia adalah roti hidup. 其中之一就是耶稣的回答，他是生命的粮。 Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59 yang kita baca pada hari ini, setidaknya 3 kali Yesus menyebut dirinya bahwa Dia adalah roti hidup. 刚才念过的经文，最起码耶稣说了3次，他是生命的粮。 Saudara-saudara, ini juga merupakan perkataan pertama dari 7 perkataan aku adalah dari Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. 这也是在约翰福音里面，耶稣说了7句“我就是”的第一次。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup. 耶稣说他是生命的粮。 Nah, pertanyaannya mengapa roti? 现在要问的，为什么说是粮，是
Saudara-saudara, roti adalah kebutuhan pokok yang esensial, yang mendasar bagi orang Yahudi ketika itu. 这个粮或者饼是犹太人的这个最需要的食物。 Roti adalah makanan sehari-hari bagi orang Yahudi ketika itu. 是犹太人每一天要吃的东西。 Jadi bagi orang Yahudi, roti itu sama artinya dengan pemenuhan kebutuhan hidup harian. 对犹太人来说，饼就是他们每一天所需要的。 Bagi orang Yahudi, roti itu sama artinya dengan penopang keberlangsungan hidup mereka 是支 sehari-hari. 持他们的生命。 Mungkin kalau kita Indonesiakan bisa disebut atau sama dengan nasi hidup. 若是我们把它翻译成印尼的这个话的，就会说到 Atau 是生 kalau 命的 kita 饭。 kontekstualisasikan dengan saudara-saudara kita misalnya yang ada di Maluku atau di Papua adalah papeda hidup. 或者在马路姑巴布亚是说这个生命的巴贝达。 Udah pernah makan papeda belum ya? Sudah? Papeda itu makanan yang terbuat dari sagu. 是用这个粉。 Nah, lain kali kita makan papeda, tapi hari ini kita makan roti hidup dulu. Nah, saudara-saudara, konteks luas dari perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya adalah roti hidup. 耶稣说他是生命的粮， Tentu tidak bisa dilepaskan dari tema besar Injil Yohanes yang mempresentasikan Yesus Kristus yang adalah Logos, firman Allah yang kekal, yang menjadi manusia. Sebagaimana kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. 耶稣说他是生命的粮，这是跟约翰福音所阐述的，说到耶稣是上帝的道，是上帝的话。 Saudara-saudara, Yesus adalah hidup itu sendiri. 耶稣就是生命， Yesus adalah sumber kehidupan. 耶稣是生命的泉源， Yesus adalah pemelihara kehidupan. 耶稣是生命的源头，耶稣是保守生命的。 Nah, di dalam konteks dekatnya, 那么跟近的这个相关的事， perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup," terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang sebagaimana dicatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. 耶稣说他是生命的粮，是在他喂饱5000人以后说的。 Saudara-saudara, di dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa penciptaan dengan mengubah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan orang banyak. 耶稣能够给5000人吃饱，他是这个表示了他的全能，他能够用5饼2鱼喂饱5000个人。 Nah, karena peristiwa yang menakjubkan itu, maka di dalam ayat 15 Alkitab mengatakan orang banyak hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia menjadi raja. 因着这个让人惊讶的事件，那么就有很多的人，他们要强迫耶稣做他们的王。 Jadi ketika orang banyak itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Setelah peristiwa itu, maka orang banyak itu hendak membawa Yesus dengan paksa dan berkeinginan untuk menjadikan dia sebagai raja 他 mereka. 们看见耶稣能够用5饼2鱼喂饱5000个人，他们就强逼耶稣要做他们的王。 Saudara-saudara, inilah pengharapan mesianis orang Yahudi ketika. 这是犹太人那个时候所盼望的弥赛亚。 Mereka mengharapkan seorang Mesias, seorang juru selamat politik yang dapat melepaskan mereka dari penjajahan Romawi 他们 ketika itu. 期望有一个政治上的弥赛亚，让他们能够从罗马的统治之下得到释放。 Tetapi di dalam ayat 15, keinginan itu ditolak oleh Yesus sehingga dia menyingkir dari orang banyak itu.
但是在15节那里，耶稣拒绝了他们所要的，耶稣就退到山上去了。 Dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 Alkitab mengatakan Yesus menyeberang ke Kapernaum dengan berjalan di atas air. 16节、17节以后就说到耶稣他行在海上，然后渡到加百农去。 Saudara-saudara, hal itu ternyata semakin membuat orang banyak itu penasaran. 这件事让更多的人感觉到很想知道。 Sehingga di dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai 24 mereka terus berusaha untuk mencari dan menemukan Yesus. 以后他们就继续的要寻找耶稣。 Dan akhirnya ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu, 当他们找到耶稣是在对岸的时候， mereka berkata kepada Yesus di dalam ayat 25, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? 他们就问耶稣说：“拉比，是几时到这里来的呢？” Saudara, menariknya kalau kita perhatikan Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan ini. 很吸引人，耶稣并没有回答他们所问的。 Tetapi Tuhan Yesus langsung mengoreksi motivasi mereka untuk mencari Dia dengan berkata di dalam ayat 26 dan 27, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya. 耶稣就跟着了他们寻找他的那个动机。耶稣清楚地对他们说：“我实实在在地告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的事物劳力，就是人子要吃给你们的，因为人子是父神所印证的。” Saudara, Yesus memberitahu orang banyak bahwa mereka mencari Dia untuk alasan yang salah. 耶稣告诉他们说，他们寻找耶稣是有一个很错误的动机，有错误的目 Mereka 的。 datang kepada Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmania mereka. 他们寻找耶稣是为着要满足他们肉身的需要。 Saudara, Yesus tahu bahwa orang-orang ini datang kepada Dia bukan karena mereka benar-benar menginginkan Dia untuk menjadi raja. 耶稣知道他们寻找耶稣，并不是真的要让耶稣成为他们的王。 Bukan karena mereka sungguh-sungguh merasakan ada satu kebutuhan rohani yang mendalam di dalam diri 他们 mereka. 并没有一个属灵里面的需要而寻找耶稣的。 Tetapi karena mereka berpikir bahwa Yesus memiliki kekuatan supranatural yang dapat memenuhi sebuah kebutuhan sehari-hari 但 mereka. 是他们却是认为耶稣有一个超自然的能力，能够满足他们日常的需要。 Saudara, orang banyak ini sesungguhnya tidak membutuhkan Yesus, tetapi mereka hanya membutuhkan berkat dari Yesus. 他们并不是需要耶稣，但是他们却是需要从主那里来的祝福。 Mereka tidak membutuhkan Yesus untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. 他们并不需要耶稣能够满足他们灵里面的需要， Tetapi mereka hanya menginginkan roti dari Yesus untuk mengisi perut mereka. 他们只是盼望能够从耶稣那里得到饼来填饱他们的肚腹。 Saudara, seperti cerita orang banyak di dalam kisah ini. 就好像在这个事件里面有很多的人， Hari ini kita juga sering datang kepada Yesus hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Dia. 今天我们来找耶稣，也是为着要得到我们所想要的。 Kita datang kepada Yesus hanya untuk mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan dari Dia. 我们找耶稣，为着让我们能得到我们所想要的。
Kita datang hanya untuk mendapatkan mujizat dari Yesus. 我们想要从主那里得到神迹。 Kita datang kepada Dia hanya untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan hidup. 我们想要从主那里得到安稳的生活。 Kita datang kepada Dia hanya untuk mendapatkan kesuksesan di dalam 我 hidup. 们想要得到成功。 Kita datang kepada Dia hanya untuk mendapatkan kesehatan dari 我 Dia. 们想要得到健康。 Kita datang kepada Dia hanya untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani yang sementara di dalam dunia ini. 我们这是从主那里想要得到我们入圣的那种暂时的需要。 Tetapi kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kita tidak mencari Dia. Karena kita benar-benar membutuhkan Dia di dalam hidup kita. 我们其实并没有真正的来寻找耶稣，并没有真正的想要得着他。 Saudara-saudara, ini mentalitas kerohanian yang salah. 这是一个很错误的属灵的心态， Ini mentalitas kerohanian yang bermasalah. 这是一个有问题的属灵的心态。 Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Yesus bukan hanya sekedar penolong untuk membuat hidup kita lebih baik. 就是因为我们应该知道，耶稣不但是让我们的生活能够变得更好， Tetapi Dia adalah kehidupan itu sendiri. 但是他就是那生命， Tanpa Dia kita akan terlepas dari sumber kehidupan. 没有他，我们就会跟生命的源头脱节； Tanpa Dia kita akan mati. 没有他，我们就会死去。 Saudara-saudara, Yesus tidak datang untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi kita. 耶稣并不是来了要满足我们俗世的需要， Tetapi Dia datang untuk memenuhi kebutuhan kita yang sesungguhnya. 但是他来为要满足我们真正的需要， Yaitu keselamatan jiwa kita di hadapan Allah. 那就是我们灵魂的救赎。 Dia datang bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Tapi Dia datang untuk mengubahkan hidup kita untuk kekekalan. 他来不是要满足我们如圣的需要，但是他来要改变我们，让我们能够得到永生。 Dia datang untuk memuaskan kelaparan dan kehausan rohani kita yang sesungguhnya di 他 hadapan 来 Allah. 为了要满足我们灵里面的饥渴，灵里面的饥饿。 Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 27, 所以在27节， Tuhan Yesus mendesak orang banyak itu untuk tidak hanya memikirkan berkat fisik dan duniawi, 耶稣告诉他们说：“不要为必坏的事物劳力， tetapi untuk mencari kehidupan rohani yang kekal yang ada di dalam Dia. 但是要从它里面得到那永生的事物。” Jadi kita melihat Yesus bergerak dari kebutuhan jasmania yang sementara 我们看见耶稣从那短暂的属肉体的需要， kepada satu kebutuhan rohania manusia yang sesungguhnya di hadapan 进 Allah. 入到人所需要的属灵的需要。 Nah, atas desakan Tuhan Yesus ini, maka orang banyak bertanya kepadanya di dalam ayat 28. 所以就有很多的人问耶稣，在28节， Mereka berkata kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? 他们问耶稣说：“我们当行什么才算作做上帝的工呢？” Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini di dalam ayat 29 dengan berkata, 29节，耶稣回答他们说：“ inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. 耶稣说：你们信上帝所差来的，这就是做上帝的工。” Saudara-saudara, ketika orang banyak bertanya kepada Yesus bagaimana mereka harus bekerja untuk Allah, untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan, 当他们问耶稣，他们要做什么工，以至于能够得到那永恒的事物呢？ Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka harus percaya kepada Dia.
耶稣就回答他们说，他们应该相信他。 Saudara-saudara, ini pengajaran yang sangat penting bagi kita semua. 这是很重要的一个功课。 Kita tidak bisa memperoleh atau mendapatkan kehidupan kekal dari Allah dengan melakukan perbuatan atau pekerjaan baik bagi Dia. 我们不能够为上帝行善，然后就会得到他所赐给我们的永生。 Kita hanya bisa menerima kehidupan kekal dari Allah itu melalui iman di dalam dan melalui Yesus Kristus. 但是我们能够用信心在耶稣基督里面得到上帝赐给我们的永生。 Segala usaha, pekerjaan baik yang kita pikir bisa memperkenankan Allah sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, itu sama sekali tidak mungkin di hadapan Allah. 我们想到 一些的事，一些的善事，我们做了，以为能够得到永生，那是不可能的。 Satu-satunya cara yang disiapkan Allah untuk perkara ini hanya percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. 上帝赐给我们唯一的途径就是相信耶稣基督，就能够得到永 Oleh 生。 sebab itu, John Piper tepat ketika mengatakan kalimat ini. 以至于 John Piper 说了一句很好的话。 Hanya bekerja untuk Yesus tidak membuat dia berharga bagi Anda. 为主做工，并不能够让主成为我们有价值的。 Tetapi mengalami dan menikmati Yesus membuat dia berharga bagi Anda. 但是我们若是能够经历主，能够享受他的话，那他才能够成为有价值的。 Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi kerinduan kita, menjadi kerinduan gereja kita di sepanjang tahun 这就是我 2022. 们教会，我们每一个人在2022年一整年所渴慕的事。 Kita bukan hanya sibuk dengan berbagai program, kegiatan, pekerjaan-pekerjaan gereja. 我们不是忙于要完成许多的计划、许多的事工， Tetapi kita kehilangan esensi, substansi yang utama. 但是我们失去了那主要的事。 Bahwa kita harus mengalami dan menikmati Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. 我们应该在生活中，我们亲自的经历耶稣，享受耶稣。 Saudara-saudara, pelayanan dan segala pekerjaan yang kita lakukan bagi Allah 弟兄姐妹，我们为上帝所做的一切事工， tidak akan membawa kita kepada keselamatan. 不会给予我们这个救恩。 Hanya iman kepada Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal 只 dari 有 Allah. 相信耶稣，才能够给我们救恩，给我们永远的生命。 Nah, oleh sebab itu segala aktivitas keagamaan yang kita lakukan 所以我们所做的一切的宗教的活动， bukanlah jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan itu, 不是让我们能够得到救恩的途径， tetapi hanya sebagai respon kita atas anugerah keselamatan dari Allah yang sudah kita terima di dalam dan melalui 这是 Yesus Kristus. 让我们能够有一个对神赐给我们救恩的一个很好的回应。 Nah, saudara-saudara, atas desakan Yesus di dalam ayat 29 supaya orang banyak ini percaya kepada Dia, 在29节，耶稣要他们能够相信他， mereka malah merespon Yesus dengan meminta tanda dan membandingkan Dia dengan Musa. 但是他们却是要耶稣为他们行神迹，而且把耶稣与摩西做比较。 Dalam ayat 30 sampai 31 Alkitab mengatakan atau mereka berkata kepada Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan kami percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. 众人对耶稣说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你呢？你到底做什么事？我们的祖宗在旷野吃过玛纳，如经上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。” Saudara-saudara, reaksi ini mungkin kalau kita bahasakan di dalam bahasa kita hari ini benar-benar keterlaluan. 他们的这种的反应，这种的态度，真是太过分了。 Saudara, seharusnya
ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 当耶稣用5饼2鱼喂饱5000个人的时候， seharusnya mereka sudah percaya kepada Yesus. 他们应该相信，已经相信耶稣了。 Karena itu adalah satu tanda yang mengingatkan mereka atas apa yang sudah dilakukan oleh Yahweh di dalam perjanjian lama ketika dia memberi makan nenek moyang mereka dengan mana di padang gurun. 因为那就好像是一个耶和华在旷野为他们所行的神迹，就是喂饱他们的祖宗。 Seharusnya ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. 在16节、21节，当他们看见耶稣行在水上的时候， seharusnya mereka juga sudah percaya kepada Yesus. 他们应该也已经可以相信耶稣了。 Karena itu adalah tanda yang mengingatkan mereka atas apa yang sudah dilakukan oleh Yahweh bagi nenek moyang mereka di dalam peristiwa keluaran ketika dia membelah Laut Merah. 因为那也是一个神迹，就好像上帝为他们的祖宗所做的，把红海的水分开。 Seharusnya mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Yahweh karena peristiwa-peristiwa itu hanya bisa dilakukan oleh Yahweh, oleh Allah. 借着这些的神迹，他们应该相信耶稣就是上帝，因为只有上帝才有全能做这些神迹。 Tetapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat mereka percaya. 但是他们还是不能够相信， Mereka malah minta tanda kepada Yesus dan membandingkan Yesus dengan Musa. 他们向耶稣要神迹，而且把耶稣与摩西做了一个比较。 Nah, atas tantangan ini Tuhan Yesus memberikan jawaban yang menohok kepada mereka. 那么为着这个挑战，耶稣就给他们一个很吃透的回答。 Mungkin kalau istilah caturnya diskakmati sama Tuhan Yesus. 就好像我们晚香起的时候，就做了一个酱。 Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 32 dan 33, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari sorga, melainkan Bapakku yang telah memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. 32节，耶稣说：“我实实在在告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为上帝的粮是拿从天上降下来，赐生命给世界的。” Saudara-saudara, setelah mereka mendengar jawaban yang keras dari Tuhan Yesus, 当他们听见耶稣这么强烈的回答， akhirnya mereka berkata kepada Yesus di dalam ayat 34, Berikanlah kami roti itu senantiasa. 他们就要求主说：“将这粮赐给我们吧。” Dan ini yang menarik. 这很吸引人。 Yesus langsung strike to the point. 耶稣就当场的指着。 Dia langsung kepada pesan utama yang ingin dia sampaikan di dalam ayat 35 dengan berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 耶稣就很确定的告诉他们说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。” Saudara-saudara, Yesus memberitahu mereka bahwa dia adalah roti hidup itu yang 耶稣 sesungguhnya. 告诉他们说：“他就是生命的粮。” Yesus tidak perlu membuat mana jatuh dari sorga seperti zaman Musa untuk membuktikan kuasanya. 耶稣不必好像摩西时代把玛拿从天上降下来，来证明他， Karena dia sendiri adalah roti yang benar dari sorga. 他就是从天上来的真正的粮。 Saudara-saudara, mana pada zaman Musa hanya bayang-bayang dari roti hidup yang berasal dari sorga itu, yang berasal dari Bapa bagi dunia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. 弟兄姐妹，在摩西时代的玛拿是从天上降下来的粮，是预表耶稣就是上帝所差派来到世上的生命的粮。 Karena itu sekali lagi John Piper tepat ketika mengatakan kalimat ini. 所以 John Piper 说了一句很好的话。 Yang utama, Yesus tidak datang untuk memberi roti, tetapi untuk menjadi roti. 耶稣来到世上不是要来分饼，但是他却成为饼。
而来 Yang 的。 utama dia datang bukan untuk memberikan segala kenyamanan bagi hidup kita, 耶稣来并不是要给予我们许多舒适的生活， melainkan untuk memberi hidup yang adalah dirinya sendiri bagi kita. 但是他把自己给予我们，成为我们的生命。 Saudara-saudara memiliki Yesus roti hidup itu 弟兄姐妹，我们得着耶稣生命的粮， jauh lebih berharga dari kenyamanan hidup apapun di dalam dunia ini. 比起世界上许多舒适的生活来得更好， Jauh lebih berharga daripada harta kekayaan apapun yang kita miliki 比 di 起 dalam 我们 dunia 所 ini. 拥有的任何的财富更好。 Namun sekalipun sudah demikian jelas, 但是虽然是已经那么的清楚， Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 36, 耶稣在36节说， bahwa orang banyak itu tidak percaya kepada Dia meskipun mereka sudah melihat Dia. 他们虽然已经看见了，但是还是不信。 Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 37 Tuhan Yesus mengatakan bahwa roti dari sorga itu bukanlah sesuatu yang biasa dimiliki orang sehari-hari. 耶稣告诉他们说，从天上来的粮不是他们每一天所吃用的那种粮， Yang hanya untuk memuaskan selera mereka, keinginan mereka. 那不过是为着满足他们的需要，满足他们所想要的事。 Tetapi roti dari sorga itu adalah persediaan rohani yang tersedia bagi mereka yang ditarik oleh Bapa kepada anak. 但是那天上来的粮是上帝预备的，就是给予他 Sehingga 们， mereka dapat menyerahkan diri di dalam iman kepada Yesus Kristus. 让他们真是能够以信心完全的把自己交托给主。 Saudara-saudara, artinya untuk mendapatkan dan menikmati roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. 这弟兄姐妹说到我们能够享受生命的饼，就是耶稣， Itu bukanlah usaha yang datang dari diri kita. 不是从我们的努力而来的， Bukanlah pekerjaan kita, tetapi sepenuhnya pekerjaan Allah. 不是我们所做的事，而是上帝做的工。 Itu adalah anugerah Allah 那 bagi 是 kita. 上帝给予我们的恩典。 Pekerjaan Allah lah yang menarik setiap orang bisa datang kepada Yesus. 上帝吸引所有的人，让他们能够来到耶稣那里。 Hanya pekerjaan Allah lah yang bisa membuat orang untuk percaya kepada Yesus sang roti hidup. 上帝做工，然后让许多的人能够相信耶稣，接受生命的粮。 Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengulangi kebenaran ini di dalam ayat 41 sampai ayat 47. 所以耶稣在41节以后重复了这个真理。 Ketika mereka bersungut-sungut karena perkataan Yesus bahwa Dia adalah roti yang turun dari sorga, 当他们听见耶稣说他是从天上来的粮，他们就很 padahal 埋 yang 怨。 mereka ketahui selama ini bahwa Dia tanda kutip adalah roti Yusuf yang berasal dari Galilea karena Dia adalah anak Yusuf. 因为他们所知道的，耶稣是约瑟的儿子，是从加利利来的，他是约瑟的饼。 Nah, atas reaksi ini Tuhan Yesus mengulangi apa yang Dia katakan di dalam ayat 37. 那么耶稣就在重复他37节那里曾经说过的： Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Dia jika tidak ditarik oleh Bapa. 若不是差我来的父吸引人，就没有一个人能够到我这里来。 Saudara-saudara, ini memberi kesan kepada mereka bahwa keselamatan yang Dia bawa dari sorga adalah sepenuhnya pekerjaan Allah, anugerah Allah bagi 这 manusia. 让他们能够知道，耶稣给予他们的救恩是上帝的恩典，是上帝所做的工。 Saudara-saudara, ketika seseorang bisa datang kepada Yesus, 当一个人能够来到耶稣的哪里， ketika kita bisa beriman, kita mau percaya kepada Yesus, 当我们能够用信心来相信耶稣的时候， itu juga adalah pekerjaan Allah, bukan karena kita mau percaya 那 kepada 不是因着我们要相信，而是上帝做了他的工， tapi karena Allah yang menggerakkan kita. 是上帝感动了我们。 Roh Kudus yang terlebih dahulu menghidupkan kita dari kematian karena dosa. 圣灵已经让我们从最终复活过来。
sehingga kita bisa merespon panggilan Allah, 以至于 kita 我们能 bisa 够 merespon anugerah. 回应上帝的呼召。 Saudara, Alkitab mengatakan orang berdosa adalah orang yang mati. 圣经告诉我们说，一个犯罪的人是一个死了的人。 Bagaimana orang yang mati bisa merespon kalau dia tidak dihidupkan, dia tidak dilahirbarukan terlebih dahulu oleh Allah? 一个死了的人怎么能够有一个回应呢？但是他应该先复活，他应该先重生。 Saudara, jangan mati. Tidur saja, kalau kita tidur, mau ada sate padang yang enak pun kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita tidak dibangunin dulu. 不要说是死，我们睡觉的时候，虽然有最好吃的食物，我们也没有反应的。 Apalagi kita mati di hadapan Allah. 更何况我们是已经死了。 Kita harus terlebih dahulu dihidupkan, dilahirbarukan oleh Allah. 我们 Kita ditarik untuk datang kepada Yesus. 应该先从神那里被他吸引，然后我们复活，我们重生，才能够有一个回应。 Saudara, roti hidup itu tidak kita dapatkan berdasarkan ketaatan kita kepada Allah. 生命粮并不是因着我们顺服上帝，然后就能够得做的， Melainkan ketaatan Yesus Kristus sendiri pada kehendak Bapa yang mengutus dia. 而是耶稣因他先顺服上帝。 Nah, kebenaran ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 38 sampai ayat yang ke-40. 第38到第40节，耶稣就说明了这个真理。 Ketaatan Yesus dalam melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus dia. 耶稣说，他是做那差他来的上帝的工。 Itulah yang membawa orang-orang percaya kepada kehidupan di dalam kerajaan Allah. 就让人能够进入到上帝的国度里面， Yang membawa orang-orang yang percaya kepada dia kepada kehidupan yang kekal. 让人能够相信他，而且能够得到永生。 Dan kehidupan kekal itu sudah kita miliki saat ini, sekarang di dalam dunia ini. 这个时候，我们虽然还活在世上，我们已经得着了永生。 Walaupun kita baru akan menikmatinya secara sempurna kelak ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. 虽然当耶稣第二次再来的时候，我们才能够很完全的享受到这个福分。 Dan satu-satunya cara hidup kekal itu menjadi mungkin adalah hanya melalui Yesus Kristus yang memberi dirinya sebagai korban penebus dosa bagi kita. 因为耶稣成为救赎我们的祭，所以我们才能够得到这个永生的恩典。 Nah, saudara, hal ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 48 sampai ayat 49. 48、49节，耶稣就说到这一点。 Tuhan Yesus berkata bahwa roti yang sejati yang dia berikan bagi dunia adalah daging dan darahnya sendiri yang dipersembahkan sebagai korban untuk menebus dosa. 耶稣说，生命的粮就是他的身体，他的血。 Saudara, Yesus merujuk kepada kematiannya kelak di atas kayu salib. 这是他指他在十字架上的死， Di mana tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa 他的 manusia. 身体为我们赎罪而破碎，他的血为我们而流。 Karenanya hanya dengan makan dan minum makanan ini semua manusia dapat diselamatkan di dalam Yesus. 我们吃他的肉，喝他的血，我们就能够在他那里得到救赎。 Artinya hanya dengan menerima pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kita di atas kayu salib melalui iman kepada Dia. 耶稣在十字架上为我们的罪而死，我们用信心来接受他。 Manusia dapat memiliki hidup yang kekal baik sekarang maupun di zaman akhir. 我们就能够得到永生，这是在现在或者是在将来末世的时候。 Nah, oleh sebab itu setiap minggu pertama di bulan berjalan, setiap kali kita akan bersama-sama berbagian di dalam perjamuan. 所以在每个月的第一个主日，我们领受圣餐。 Saya selalu mengingatkan bahwa ketika kita berbagian di dalam perjamuan Tuhan, kita harus mengakui dengan sadar bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan
提醒我们，耶稣已经为我们死，他的身体为我们破碎，他为我们流血。Saudara-saudara, F.B. Meyer pernah berkata, 弟兄姐妹 ，F.B. Meyer 曾经这么说 Yesus adalah roti sejati dari sorga. 耶稣是从天上来的真正的粮， Pemberian terbaik dari Allah bagi kita. 是上帝赐给我们最好的 Yang tidak hanya memuaskan lapar yang sementara, 他不但喂饱我们暂时的饥饿， tetapi memberi kehidupan untuk selama-lamanya. 但是也赐给我们永远的生命。 Marilah kita datang kepadanya, 让我们来到他那里， berbalik dari segalanya. 让我们能够回转， Datang kepadanya berarti berhenti lapar. 让我们能够停止我们的饥饿， Percaya kepadanya berarti dahaga kita dipuaskan. 让我们能够被他所满足我们的饥饿以及这个口 Yesus 渴。 cukup untuk sorga. 耶稣能够满足天上， Apakah dia tidak cukup juga untuk dunia yang 难 sementara? 道他就不能够满足这暂时的世界吗？ Artinya ketika kita datang kepada Yesus, 当我们来到耶稣那里， kita mendapatkan segala-galanya 我们 di 已 dalam 经 Dia. 在他里头得到了一切。 Ketika kita makan roti hidup itu, 当我们吃这生命的饼， itu cukup bagi sorga. 就已经足够了。 Cukup bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal di dalam Allah. 我们足够了，能够在神那里得到永远的生命。 Kalau dia cukup bagi sorga, apakah dia tidak cukup untuk pergumulan kita di dalam dunia yang 若是 sementara ini? 他能够满足天上的，怎么不能够满足我们在地上的这些挣扎呢？ Saudara-saudara, jika Yesus adalah roti hidup, maka seharusnya tidak ada yang lain yang kita inginkan di dalam hidup ini. 若是耶稣是生命的粮，那么我们这些就不应该还有其他的需要了。 Saudara-saudara, kenyamanan hidup di dalam dunia ini kita tidak temukan dari harta, kekayaan apapun yang kita miliki di 我 dalam 们不能 dunia. 够从财富那里得到世界上舒适的生活， Tetapi hanya di dalam Kristus, roti hidup itu. 只有在耶稣里面，他是生命的粮。 Saudara-saudara, kehidupan yang baik bukanlah segala berkat yang Dia berikan bagi kita, 神并没有把一切好的福分赐给我们， tetapi adalah memiliki Dia yang adalah sumber berkat itu. 但是我们却能够得着他，他就是福分的源头。 Mengikuti Yesus adalah tentang memiliki Yesus itu sendiri. 我们领受耶稣，就是说我们已经得着了耶稣， Bukan tentang apa yang Dia akan berikan 不 bagi 是说要得到他要赐给我们的恩典。 Memiliki Yesus seharusnya menjadi tujuan tertinggi bagi kita. 我们拥有耶稣，应该说是我们最高的目的， Bukan hanya sekedar sarana untuk memperoleh tujuan-tujuan lain yang kita inginkan di dalam dunia. 不是为着我们在世上所要得到想要的一些事物而去寻找耶稣。 Yesus adalah roti hidup. 耶稣是生命的粮， Dia adalah Allah yang hidup itu sendiri. 他是永活的上帝， Dia adalah sumber kehidupan. 他是生命的源头， Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan. 他是保守我们的上帝， Dia adalah Allah yang memberi hidupnya sendiri untuk setiap orang percaya kepada Dia dapat beroleh hidup yang kekal di dalam 他 Dia. 是把生命赐给我们的上帝，让我们每一个人相信他的，能够得到永生。 Karenanya ini yang harus menggelisahkan hati kita, pikiran kita di minggu pertama di tahun 2022 ini. 这件事应该让我们在今年的第一个主日，我 Di 们 hari 听见了 kedua 感 di 到 tahun 不安。 baru 2022 ini ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. 当主仍然让我们还能够活着的时候，
Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki Yesus roti hidup itu 我们 di 是 dalam 不是真正的已经得着了耶稣那生命的粮呢？ Saudara-saudara, pertanyaan ini yang harus mengoreksi dan menggelisahkan hati kita. 应该这件事能够让我们检讨我们自己。 Jika semua berkat duniawi ini, apa yang kita miliki, diambil daripada kita. 若是神把我们俗世的所有的一切取去的话， Jika harta, kekayaan, kesuksesan, kenyamanan hidup, kesehatan, orang-orang yang kita kasihi diambil dari kita. 若是我们的财富、我们的健康、我们所有的一切都被神取去的话， Masihkah kita akan mengikut Yesus yang satu-satunya roti hidup yang sejati itu? 我们是不是还要跟随耶稣，我们唯一的生命的粮呢？ Atau kita akan berkata seperti orang banyak itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. 或者我们会像许多的人，就是在约翰福音66节那里所说的， Setelah mereka mendengarkan perkataan Yesus yang keras, 当他们听见耶稣很强烈的说话的时候， satu persatu dari mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. 他们有很多的退去，不再和他同行。 Ambil waktu 1 menit, pikirkan pertanyaan. 让我们用1分钟来思想这个题目。 Jika semuanya diambil dari kita, 若是我们的一切都被取去的话， dan kita hanya memiliki Yesus roti hidup itu, 我们只拥有耶稣生命的粮， masihkah kita akan percaya kepada Dia? Masihkah kita akan mengikut Dia dengan 我 setia? 们是不是还相信他？是不是还要跟随他呢？ Bapa kami yang di sorga, 天父上帝， ampuni kami orang yang berdosa ini. 求着你饶恕我们这些罪人。 Kalau bukan karena Tuhan yang setia, tidak mungkin kami ada di sini. 若不是主是信实的，今天我们不会在这里。 Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. 我们再次为着你赐给我们的恩典向你感恩， Terima kasih untuk firman-Mu. 感谢主对我们说话。 Terkadang kami malu di hadapan manusia untuk menangis seperti ini. 多数时候，我们痛苦的时候，感觉到很为难，很难为情。 Tapi kami tahu itulah ungkapan hati kami yang paling jujur di hadapan Allah. 但是我们知道，这是我们把在主的面前倾心录意的时候。 Berilah roti hidup yang sejati itu bagi 求 kami. 着你把生命的粮赐给我们。 Terima kasih untuk firman. 感谢主，听了你的 Sebentar 话 kami akan berbagian di dalam perjamuan Tuhan. 我们要领受圣餐。 Sekali lagi Tuhan suci, kuduskan, layakkan kami untuk 求着你接 berbagian 近 dalam 我， perjamuan ini. 让我们配得了领受你的饼和杯。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们祷告。 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.